esok ada satu memorandum MOU yang akan ditandatangani di antara kerajaan dan juga pembangkang. Ya, ada dokumen yang akan ditandatangani. Kita tidak melihat apakah betul-betul dokumennya, dan saya difahamkan esok selepas tanda tangan Majlis Presiden Perintah Harapan akan mengadakan PC untuk menerangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Perkataan Harapan menandatangani MOU ini, ya, perjanjian. Saya lebih kepada memikirkan bahawa ini adalah satu tindakan bahawa kerajaan Perkataan Harapan untuk memenuhi titah ke bawah diri tuanku, di mana ke bawah diri tuanku mahukan semua parti, tidak kira kerajaan atau pembangkang, untuk fokus kepada isu COVID, masalah ekonomi negara sekarang ini, ya, dan mengurangkan sikit suhu politik, ya, tentang rebutan kuasa dan sebagainya. Ya, yang sebenarnya kita tidak boleh ditakdirkan sebagai orang yang berebut kuasa, ya, PH, kerana yang sebenarnya kita lebih kepada memperjuangkan hak kita yang telah pun dirampas. Kita tidak merebut kuasa, kita nak dapatkan kembali hak kita yang telah dirampas. Tapi bagi persepsi orang lain, bila kita nak ambil alih kuasa, yang nak ambil itu dianggap sebagai nak merampas kuasa. Jadi atas titah tuanku, dan sebenarnya kita lebih kepada atas titah tuanku untuk menyejukkan suasana politik, maka perlu ada kerjasama di dalam perkara-perkara yang tertentu, terutamanya melibatkan kepentingan rakyat yang PH harus berikan kerjasama. Ya, jadi sebab itulah saya difahamkan ada MOU akan ditandatangani, dan saya pun tak pasti apakah dokumen yang terkandung dalam MOU itu esok. Kita mungkin akan dapat lebih tepat apabila Majlis Presiden mengadakan PC untuk mengurangkan kekeliruan kita. Ya, ada yang berpendapat kita akan masuk dalam MPN. Ya, itu tidak ada kaitan pun dengan MOU esok. Ya, bukan melibatkan MPN. Dan ada yang mengatakan melibatkan, dia panggil apa tu? Perjanjian persamaan RCE, apa nama tu dia sebut? Itu pun kita tidak terlibat. Ya, seperti mana yang dicadangkan di zaman Muhyiddin, dia menawarkan CGA, apa nama? Saya pun tak pastilah. Ya. Persamaan ataupun aku bagi kau ni, kau bagi aku macam ni. Itu kita tak terlibat. Ya, kita tak terlibat. Ya, seperti mana yang Muhyiddin tawarkan di saat-saat Muhyiddin hampir-hampir hilang kuasa. Ya. Cuma yang ada MOU, saya lebih kepada meyakini bahawa tindakan PH itu lebih kepada tindakan yang pernah dilakukan oleh Nabi sewaktu mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafirin Mekah. Ya, di mana perjanjian Hudaibiyah itu melibatkan untuk membenarkan umat Islam masuk kota Mekah, ya, untuk kebaikan kepada puak-puak Islam. Ya, di mana ada perjanjian Hudaibiyah diadakan bersama dengan puak kafir. Ini bukan bermaksud bahawa Nabi bersetuju dengan puak kafir Mekah, ya, ataupun bersekongkol dengan puak kafir Mekah, ataupun Nabi menjual prinsipnya, ya, dalam perjuangan Islam itu kepada orang kafir. Jika kita baca pada perjanjian Hudaibiyah itu, ianya lebih kepada menguntungkan kepada puak Islam. Jadi yang PH lakukan ini, saya rasa lebih mirip seperti itu. Ya, bukan dengan menjual prinsip, bukan dengan cara kita menawarkan berada dalam kabinet kerajaan yang ada sekarang ini, kerana kita pun tidak mengiktiraf kerajaan ini sebagai kerajaan pilihan rakyat, ya. Tetapi sebagai satu orang kata apa, persefahaman di mana ianya lebih menguntungkan kepada kita. Ya, dari segi persepsi politiknya, salah satu yang kita lihat, kita boleh menafikan ataupun kita boleh membuktikan dengan fakta bahawa tuduhan puak-puak UMNO ni, ya, puak-puak mereka bahawa no DAP, no Anwar itu adalah satu slogan propaganda politik semata-mata. Perlu saya tegaskan pendirian UMNO bahawa kita tetap keputusan, kita tetap akur, kita tetap bersama dengan keputusan Majlis Tertinggi. No DAP, no UMNO, no Anwar. Tuduhan mereka memburukkan Anwar Ibrahim dan memburukkan DAP itu hanya merupakan satu slogan politik semata-mata untuk nak mengelirukan ahli-ahli UMNO di bawah. Ya, bukti dia bila UMNO sekarang ini
Perdana Menterinya Ismail Sabri adalah naib Presiden UMNO, ya, bersetuju ya, untuk mengadakan MOU persefahaman ini bersama dengan Anwar Ibrahim dan juga DAP, ya, yang dikatakan no Anwar no DAP, tapi mereka menawarkan persefahaman ini, ya, sekaligus membuktikan dengan jelas kepada para penyokong UMNO bahawa UMNO hanya berretorik, ya, mengatakan no Anwar no DAP ini hanya propaganda semata-mata, sedangkan hakikatnya mereka mahu, ya, mereka percaya bahawa Anwar dan Pakatan Harapan khususnya boleh membantu mereka untuk menyelesaikan masalah dalam negara kita, ya. Jadi saya yakin bahawa dokumen yang akan ditandatangani itu lebih kepada mengatasi masalah negara dari isu pandemik COVID khususnya, dan juga kepada rakyat seperti mana yang pernah digambarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di antara tuntutannya adalah menambah peruntukan kepada rakyat, kerana rakyat tidak lagi boleh bergantung begitu lama dengan bantuan food bank, makanan-makanan, bakul makanan dan sebagainya. Itu bukan cara untuk nak mengatasi masalah rakyat. Sampai bila kita nak hantar makanan ke rumah orang, ya, dan apakah bantuan itu menyeluruh kepada semua. Jadi Anwar mahukah peruntukan ditambah, ya? Mungkin itu adalah dokumen yang akan ditandatangani. Begitu juga hak pembangkang, ya. Hak kita sebagai pembangkang, adakah kita diberi hak yang adil sama ada di parlimen ataupun di luar parlimen, ataupun hak sebagai ahli parlimen di kawasan masing-masing, apakah kita diberikan layanan yang adil untuk memberikan perkhidmatan kepada pengundi-pengundi di kawasan kita, ya. Kalau tahun-tahun yang dulu-dulu, zaman UMNO dulu pemerintah, waktu mereka ada 2/3 majoriti dalam parlimen, ya, pembangkang dinafikan hak ini. Mana-mana ahli pembangkang tidak mendapat peruntukan di kawasan masing-masing. Jadi bila UMNO berada dalam keadaan lemah, ya, dalam keadaan tertekan, menjadi kerajaan dalam keadaan yang berduti hanya 3-4 orang saja, maka akhirnya terpaksa akur dengan tuntutan kita, ya. Dan saya yakin MOU yang akan ditandatangani besok telah merupakan tuntutan kita yang UMNO harus terima, ya. Di samping itu, kita yakin keputusan Majlis Presiden untuk menandatangani MOU ini, ya, sama sekali tidak akan menjual prinsip kita, iaitu pertamanya sebagai pembangkang yang kuat dan berwibawa di dalam parlimen. Bagaimana tidak ada unsur bila sign je tantangan ini, kita kena jadi burung kakak tua dalam parlimen, ya. Kita tak akan jadi pembangkang yang akan angguk saja keputusan parlimen, sama ada dalam bajet dan sebagainya, ya. Kalau bajet itu dilihat memberikan kebaikan kepada rakyat, maka disokong, ya, maka disokong. Tapi kalau bajet itu lebih menumpukan kepada peruntukan hanya untuk sebilangan orang ataupun di kalangan menteri-menteri atau ahli parlimen mereka, sudah pastinya kita akan membangkang. Sebab itu dalam MOU mestilah ada syarat-syaratnya, ya. Maknanya kalau kamu langgar ini, kami akan lawan, kami akan batalkan MOU itu, ya. Jadi kita yakin dengan keputusan pimpinan kita. Pertamanya adalah untuk kita menunjukkan bahawa PH sama sekali tidak akan belakangkan tetap Tuanku, iaitu untuk menyederhanakan ataupun menyejukkan situasi politik dalam negara kita. Yang kedua, PH tidak mahu dilihat seperti berjuang hanya untuk mendapatkan kuasa semata-mata, sedangkan kita tidak peduli lagi tentang masalah rakyat. Jadi sebab itu kita nak tunjuk pada mereka, kita nak jadi kerajaan kerana kita nak membela rakyat. Kita nak jadi kerajaan bukan kita nak naikkan Anwar Ibrahim semata-mata untuk jadi Perdana Menteri. Kita nak jadi kerajaan, kita nak membela nasihat rakyat, kita selamatkan negara ini. Tetapi kalau ini pun gagal kita lakukan, bermakna kita tidaklah boleh duduk terus berdiam diri menunggu PRU, ya. Kita harus juga bantu rakyat dalam suasana sekarang ini. Cara kita nak bantu adalah kita kemukakan tuntutan kita, kemahuan kita. Walaupun kita tidak jadi kerajaan, tapi apa cadangan, kemahuan kita kemukakan, ya. Dan pihak kerajaan harus terima apa yang kita cadangkan. Kalau mereka tidak terima, maka secara automatiknya MOU itu akan dibatalkan, ya. Bermakna kamu, ya, melanggar apa yang kami tuntut, maka kami tidak lagi memberikan sokongan kepada kamu. Ini yang saya faham tentang MOU yang akan ditandatangani esok. Jadi ini untuk merungkai kalau lah, ya, ada di kalangan kita merasakan pembangkang telah pun dibeli
oleh kerajaan, ya, sama sekali tidak. Mana mungkin dalam keadaan mereka ada 2/3 majoriti dulu pun kita lawan mereka. Kita lawan mereka sungguh-sungguh. Ya. Mana mungkin dalam keadaan mereka ada 3-4 orang je, kita nak menyerah kalah. Mustahil, ya, mustahil. Ya. Dalam keadaan mereka kuat pun kita lawan mereka sungguh-sungguh. Takkanlah mereka ada 3-4 orang tu kita nak menyerah kalah. Tetapi kita gunakan kesempatan ini, kita tahu bahawa dalam keadaan mereka lemah, majoriti mereka tidak kukuh, maka di sinilah waktunya kita mengambil kesempatan untuk mengemukakan apa yang kita mahu. Bukan untuk kepentingan diri, ya. Kerana dalam MOU itu tidak ada pun tentang jawatan agihan kuasa kepada pembangkang. Ya, tidak ada tawaran jawatan apa semua pun. Ya, tidak tersenarai dalam MOU itu. Ini melibatkan semua berkenaan dengan negara. Ya, kepentingan negara, ekonomi, pandemik COVID dan sebagainya. Sebab kita pun rasa lungsing, setiap hari kita melihat 200, 300 sampai ke peringkat 500 lebih mati dalam negara kita setiap hari. Ya, ini bukan lagi isu tentang pentingnya politik, tetapi isu tentang pentingnya nasib rakyat. Sebab yang mati itu tidak mengira parti mana pun. Ya, mungkin yang ramai mati itu daripada pihak mereka, ya, yang selama ini menyokong mereka. Apakah dengan itu kita maka kita berasa syukur ataupun gembira dengan kematian tersebut? Jelas pastinya tidak, ya. Sebagai seorang manusia atau lagi sebagai seorang Islam, kita tentulah merasa duka cita jika berlaku sebarang kematian, tidak kira daripada kaum apapun, tidak kira daripada agama apapun, tidak kira daripada mana-mana politik sekalipun. Dan ini melibatkan nyawa. Ya. Jadi kita merasa sedih dengan kadar kematian yang berlaku setiap hari. Bayangkan kalau 200, 300 sampai ke 500 satu hari kematian akibat COVID. Ya, boleh kita umpamakan bahawa negara kita ini setiap hari kapal terbang terhempas. Bayangkan saudara, dulu kalau satu kapal terbang terhempas itu jadi satu berita yang besar. Ya, lembaga selatan diadakan, jadi berita bahan dunia bila satu biji kapal terbang yang terhempas. Bayangkan sekarang ini kita anggapkan sebagai setiap hari, ya, pesawat akan terhempaskan negara kita. Berarti setiap hari 200 lebih, 300, ya, satu pesawat mungkin mempunyai kapasiti penumpang 200 ke 300 orang. Ya, bayangkan setiap hari sebiji pesawat terhempaskan negara kita. Jadi atas sebab itulah, ya, Pakatan 8 memikirkan bahawa dalam keadaan ini kita juga harus selamatkan, kita juga harus berperanan untuk menyelamatkan negara kita. Kalau kita nak berperanan sebagai kerajaan, kita tidak boleh. Kita dinafikan. Ya, kita dinafikan dan tidak berkeupayaan lagi, ya, untuk nak menjadi kerajaan dalam suasana sekarang ini. Ya, untuk nak mengharapkan beberapa ahli parlimen yang khianat untuk sokong kita, satu perkara yang agak mustahil. Ya. Jadi mau tak mau kita kena hadapi PRU yang ke-15 yang kita pun tak tahu bila. Ya, untuk kita nak kembali balik menjadi kerajaan kalau dipilih oleh rakyat. Tetapi tak menanti PRU yang ke-15 tu kita tak tahu berapa lama, maka berapa lama lagi orang akan mati setiap hari yang negara kita. Ya, mau tak mau, suka tak suka, ya, kita harus bersama cuba untuk memberikan perkhidmatan kita kepada kerajaan dalam menangani isu ini. Ya, ini bukan isu tawaran, ini bukan isu untuk menjual prinsip Pakatan 8. Ini yang harus kita faham dan mungkin lebih jelas lagi apabila esok, apabila mereka tandatangani MOU, sudah pastinya Malaysia akan memberikan penerangan kepada kita semua, terutamanya penyokong Pakatan 8, mengapa PH menandatangani MOU itu. Apakah matlamat kita? Apakah tujuan kita yang sebenar? Apakah kita telah menjual prinsip kita? Ya. Jadi untuk malam ni, secara umumnya itulah yang saya nak cerahkan tentang yang dikatakan kerjasama dengan kerajaan itu. Ya, okey.